Okay, so this is the last topic for this semester. Okay, polymorphism part 3. Okay, part 3. Okay, topic covered is the operator or keyword instance of. Ini saya masukkan tadi. Kita apakah yang dimaksudkan dengan keyword instance of? Okay, instance of ni adalah reserve word, reserve coding ataupun keyword dalam Java. Okay, the meaning of instance is an example or an illustration. Okay, instance variable in OOP, object oriented programming, is a variable in a class. Okay, contoh kita buat class shape, kan, class shape. Kemudian apabila kita nak create objek untuk class shape tu, okay, shape maybe dia ada apa? Width, ada length. Contoh kan. Shape dia ada width, length. Okay, so width dan length tu adalah attribute untuk objek shape tersebut. And then apabila kita create objek shape, okay, dan kita letakkan value width dan length tu, maksudnya itu adalah instance lah. Instance untuk kelas tersebut. Instance untuk kelas objek. Okay, objek yang kita create tu berserta value-value yang ada value, kita panggil dia sebagai instant. Okay, instant of that class. Okay, in Java, the instance of, yang tadi instant kan, tadi itu instant saja. Sekarang ni reserve word yang kita nak gunakan adalah instant of. The instance of keyword is used to check whether an object is an instance of a particular class or not. Okay, jadi maksudnya keyword instance of ni adalah digunakan untuk check adakah objek ni daripada kelas satu kelas ni kan. Adakah objek A ni adalah instant, adalah objek daripada kelas shape, for example. Itu maksud dia. Itu maksud penggunaan keyword instance of ni. The instance of in Java is also known as the type comparison operator because it compare the instance with type. Okay. Jadi apabila kita check, apabila kita menggunakan keyword instance of tu, maksudnya kita akan check, kita akan compare variable ni, adakah variable untuk objek ni sama dengan variable dalam kelas yang kita nak check tu. So kalau sama, dia adalah instant of. So dia akan return true atau false. Kalau sama, dia akan return true. Kalau tak sama, dia akan return false. Okay. The syntax of the instant of is, ini adalah macam mana salah satu cara macam mana kita nak menggunakan instance of. Okay. Result equal to object name instance of class name. Jadi kita nak check adakah objek ni adalah instance of class ni. Adakah objek ni berasal daripada kelas ni. Itu maksud dia. Itu maksud penggunaan instance of. Kita nak check. Jadi apabila kita run coding macam ni, dia akan return result sama ada true or false. The result will be true if an object is an instance of a class and false if it is not. So kalau kita run coding ni, result ni akan equal to, kalau sama, kalau memang objek ni adalah instant class name ni, dia akan return true. Kalau not, dia akan return false. Itu maksud dia. Okay. Jadi daripada sini, kita boleh set lah. Kalau true, apa kita nak buat. Kalau false, apa kita nak buat. Okay. Instance of is used to determine the class of an object. Okay, juga boleh digunakan untuk menentukan objek tu kelas apa. Which subclass is currently point by object reference of superclass. Okay. For example, kita create person P. Okay, person P. Okay, objek P ni ini adalah proses kita create objek kan. Kita create objek, kita namakan objek itu sebagai P. Tetapi objek itu adalah daripada kelas person. Tapi equal to new student kan. Maksudnya di sini person ni adalah superclass, student ni adalah subclass. Okay, jadi kita create objek superclass ke dalam subclass. Itu maksud dia. Okay. Kemudian apabila kita create macam ni, kita boleh gunakan keyword instance of untuk semua. Adakah saya lupa beritahu tadi. Yang join Google Meet ni sila tick attendance dalam eFuture. Okay, tick attendance dalam eFuture. Okay, jadi cuba kamu tengok ini adalah coding untuk kita create objek. Okay, selalunya kita create objek person P equal to new person kan.
Tapi ini situasi di mana kita create person P equal to new student. Yang mana student ni adalah subclass kepada person. Okay. Kemudian contoh kita nak check P ni adalah objek kelas person ke student. Kita nak check kan. Kan objek kita create ni P ni dia tergolong dalam kelas person ataupun kelas student. So macam mana nak check adalah kita boleh run if statement ni. If P instance of student. So bila P instance of student kalau true lah. Kalau true apa dia buat? System.out.println P is a student. Kita akan print P adalah student. Okay. Else system.out.println P is an employee. Kalau false, dia akan print P is an employee. Okay. In the example above, person is a superclass while student is a subclass. Furthermore, P is an object of superclass. Okay. P ni objek superclass, tetapi kita nak menggunakan attribute of student. Jadi boleh. Okay. Kemudian kita check lah. Kita boleh check P ni objek apa? Adakah student ataupun employee? So bila kita run coding ni, disebabkan dia new student equal to new student, so result dia akan jadi ni lah, system.out.println P is a student lah. So result dia akan jadi P is a student. Okay, sebab keyword di sini student, so dia akan jadi yang ni lah, dia akan print out yang ni. Okay, kat employee. Okay, cuma nak menunjukkan kegunaan, salah satu kegunaan keyword instance of ni. Okay, untuk semok, untuk check objek ni adalah daripada kelas yang mana. Itu maksud instance of. Okay. Okay, kita tengok example yang seterusnya. Okay, public static void main ni kelas lah, main class. Okay, string name equal to programmist. Okay, so kita create dah variable name dan kita assign value dia programmist. Okay, name ni data type dia adalah string. Manakala yang kedua, age data type dia integer. Yang ni kita assign value 22. Okay, kemudian kita nak check adakah name ni objek untuk string ataupun adakah age ni objek untuk integer. Kita nak check. So macam mana? Kita boleh guna di sini system.out.println is name an instance of string. Okay, kita tanyalah nak tunjuk di sini kan output dia. So plus, macam mana nak check? Plus dalam kurungan kamu tak nama variable tu. Okay. Variable name. Name ni sama ni. Okay. Kita check adakah name instance of string. Okay, string ni pula yang ni. Okay, dia check lah string. Kan? Yang kedua, age. Adakah age dia ambil sini. Age sini. Adakah age instance of integer? Adakah age ni objek integer? Kita boleh, salah satu cara penggunaan instance of lagi adalah kita nak check variable tu data type dia apa, kan? So di sini result dia akan return true lah. True. Okay, sebab apa? Sebab masa kita create tu name kita dah create data type dia string. So secara so itu boleh menunjukkan yang name ni adalah objek string. Manakala age adalah objek integer. Jadi nak check, kita gunakan balik nama variable tu name instance of string. So bila kita tunjuk coding macam ni, kita tulis coding macam ni, dia akan return sama ada true atau false. So di sini akan return true lah. Okay. Unless kalau di sini kamu ubah jadi double. Kan? Kalau sini double, dia akan return false di sini. So memang di sini name adalah objek string, age integer, so dia akan return true lah. Okay. Contoh yang kedua. Kita ada kelas animal, superclass, and then dalam ni let's say adalah dia punya content kan. Kemudian kita ada kelas yang kedua, rabbit. Rabbit ni adalah subclass kepada animal. Okay, sebab rabbit extend animal. So rabbit adalah subclass kepada animal. And then dalam main class, kita create objek rabbit RB equal to new rabbit. Nampak? Ini contoh coding untuk kita create objek lah ni. Okay. Rabbit RB, nama yang kita boleh bagi apa pun, equal to new rabbit. Okay, daripada kelas rabbit ni. Okay, so sini kita dah create objek untuk kelas rabbit. Dan kita namakan objek tersebut sebagai RB. Okay. Next, kita nak check
If RB is an object of rabbit, kita nak check adakah RB ni objek rabbit ni, kan? Macam mana? Sama juga macam tadi, system dot dot print line is RB an instance of rabbit, and then tambah dalam kurungan, letak variable objek tadi, RB instance of rabbit. Okay, rabbit ni kelas ni, yang ni, RB ni yang ni. Kita nak check adakah RB ni objek rabbit. Yang pertama. Yang kedua, kita nak check juga system dot print line is RB an instance of animal. Adakah RB objek animal? Animal ni parent class ni, yang ni kan. Animal ni parent class ni. Okay. Rabbit adalah subclass kepada animal. Jadi kita nak check adakah rabbit ni adakah RB ni objek rabbit ataupun RB ni objek animal. Okay. So agak-agak kamu jawapan dia apa? Any idea? RB ni objek rabbit ataupun objek animal? Rabbit. Bukan animal. Okey. Tapi bukan rabbit lah. Okey, jawapan dia adalah dua-dua. Jawapan dia dua-dua true. Okay. So the answer is RB an instance of rabbit true. RB an instance of animal pun true. Jawapan dia dua-dua true. Kenapa? Sebab rabbit ni adalah subclass kepada animal. Jadi apabila kita create objek untuk subclass, objek tersebut juga adalah instance of parent class. Itu maksud dia. Okay. Contoh ni kan. Animal ni parent class. Rabbit ni subclass. And then kita create objek ni untuk subclass kan. Jadi apabila kita create objek untuk subclass, objek kita create ni, variable RB ni juga adalah objek kepada superclass. So dia akan jadi dua-dua. Okay. Itu dia punya logik lah. In the example, RB is an instance of both the rabbit and animal. Hence, both RB instance of rabbit and RB instance of animal. Result is true. Okay. Tapi kalau kita create objek tu, objek daripada parent class, kan? Let's say RB ni adalah animal RA equal to new animal. Tapi dia bila kita create objek tu based on superclass, tak semestinya objek tu juga adalah subclass. Itu salah. Tapi kalau kita create objek untuk subclass, ia juga adalah objek untuk parent class. Okay. Okay, next. Let's say kita ada class animal, and then class eagle, and class cat. Cat eagle ni subclass kepada animal, cat pun subclass kepada animal. Okay, dalam main class, public static void main, kita create objek. Ni, kita create objek kan. Eagle, EG equal to new eagle. So, eagle, objek daripada kelas eagle ni lah. Animal, A1, AL equal to new animal. Ni objek untuk animal ni. Cat, C1 equal to new cat, objek untuk cat. Kita create objek untuk cat. And then kita check. System.out.println is EG yang ni, yang eagle, instance of object class. Instance of object class. Nampak dia tak guna pula nama kelas kan, animal, eagle, cat. Dia menggunakan keyword object. Yang kedua pun AL instance of object. Yang ketiga pun CL instance of object juga. Adakah ketiga-tiga ni instance of object? Okay, jawapan dia true. Okay, the answer is true. True. Kenapa? Sebab dia explain di sini lah. We have created object A1, EG, C1 of class animal, eagle and cat. The instance of operator is used to check whether these objects A1, EG and C1 are also the object of object class. The output result true or false. So the output is true. Okay, sebelum kita check macam ni, dia akan return sama ada true or false.
Jawapan dia true. Kenapa? Sebab this is because the object class is the root class. Okay, keyword dia object class ni. Okay, nama object class tu object. Object. Nama kelas dia object. Is the root class defined in the java.lang.package. Okay, ini kerana apabila kita nak create kelas animal, kelas eagle, kelas cat ni, ketiga-tiga kelas ni adalah kelas asal dia daripada objek. Yang paling main sekali, yang paling punca dia adalah kelas objek. Untuk membolehkan kita create animal, eagle dan cat, kita kena dapatkan daripada objek ni. So, objek ni root. Objek ni yang asal dia. So, bila objek tu adalah kelas yang asal, jadi apa-apa objek yang kita create ni akan tergolong dalam kelas objek ni. Okay. Objek. O besar. Ini O besar. Kata nama. Okay, kata nama. Objek kelas ni, nama kelas tersebut objek. Jadi apabila kita check adakah setiap objek yang kita create tu, kan, setiap instance yang kita create untuk objek tu, kita check dengan objek kelas, mestilah dia akan return true. All the other classes are child classes of the object class forming a hierarchy in Java. Okay. Nampak ah? Objek O besar ni maksud dia kata nama. Okay, kelas tu nama dia objek. Jadi setiap objek, setiap instance yang kita create daripada kelas object definition adalah instance of object kelas ni. Okay. Yang ni okay, ni sama contoh macam tadi, yang person student tadi. Okay, so kita create card C. C ni adalah objek untuk card. Card ni parent. Manakala birthday ni adalah sub, tapi kita point kepada new birthday. Kan? Jadi kita nak check C ni adalah card apa. So if kita boleh guna if C instance of birthday. Adakah C instance of birthday? Sedangkan system.out.println C is a birthday card. Okay. Else system.out.println C is another card. Okay, so ini dia akan print out yang ni lah. C is a birthday card lah. Okay. Sebab kita ke card C equal to new birthday. And then the main class, class card app. Okay, and then kita pun create array untuk card C dan kita allocate 100. And then kita nak key in. Apabila key in, and then kita nak display. Salah satu cara lagi penggunaan instance of is kita guna for looping lah, sebab 100 kan. 100 data, so kita nak ulang display tu, so kita buat guna for intj equal to 0 j less than c dot length j plus plus, and then kita boleh guna cj. Okay, j ni akan ikut ni lah, result ni. So cj, kita check cj ni objek apa. So if cj instance of hari raya, dia akan print out greeting daripada hari raya. Okay, so dia akan maybe dia akan tulis selamat hari raya and so on lah. So ini salah satu lagi kegunaan instance of. Okay, nak check dalam banyak-banyak objek yang kita masuk dalam array tu, dia tergolong dalam objek yang mana. Okay. Okay, sampai sini boleh? Boleh faham penggunaan instance of? Okay, okay, so basically instance of ni kita nak guna untuk check instance yang kita create tu, objek yang kita create tu bergantung kepada kelas yang mana. Okay. Kalau true, apa kita nak buat? Next adalah casting. Okay, casting. Casting is taking an object of one particular type and turning it into another object type. Okay. So casting ni maksudnya kita nak ubah. Apabila kita create sesuatu objek, kita nak ubah ke objek yang lain. Kita nak ubah ke data type yang lain. Itu maksud casting dah. Supaya kita boleh guna method ke objek yang kita nak gunakan tu. Okay, kita tengok contoh.
To ensure the certain method can be used through subclass definition. Okay, selalunya kita create objek parent kan, tapi kita nak gunakan method daripada subclass. Jadi apabila jumpa situasi macam tu, kita perlu buat casting. Okay, ataupun kita create objek untuk subclass tetapi kita nak gunakan method dalam superclass. Jadi kita boleh guna casting. Okay, kiranya apabila kita create sesuatu objek tu kan, tetapi kita check method dia, method ni ada di subclass, tetapi kita create objek untuk superclass. Jadi apabila ada situasi macam tu, kita perlu menggunakan casting. Okay, casting ni adalah kita nak stacking object of one particular type and turning it into another object type. Kita ubah, kita turning, kita change daripada satu jenis kepada jenis yang lain. Okay, sama ada daripada jenis superclass kita nak ubah kepada jenis subclass, ataupun jenis subclass kita nak ubah ke jenis superclass. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, use when there is or are additional methods in the certain subclass. Selalunya kita create objek di superclass, kita nak guna method di subclass lah. Okay, sebab subclass method dia lebih banyak dan lebih detail kan. Jadi kadang-kadang kita create objek untuk superclass tu, ada kita check, method ni memerlukan method subclass. Jadi kita pun buat proses casting. So casting, okay, let's say kita ada parent and child. Okay, child extend parent. Okay, casting ada dua jenis, up casting dan down casting. Kita tengok up casting dulu. Okay, up casting macam ni lah. Parent P equal to new child. Nampak? Kita create objek untuk parent. P ni objek parent. Tetapi kita castingkan dia ke objek child. Kan? Apabila kita buat macam ni, membolehkan kita menggunakan method dalam child. Okay, so proses ni kita panggil upcasting. Upcasting, okay. Objek parent kita create kepada child. Ini proses upcasting. Tetapi child tidak boleh kepada parent. Tak boleh downcasting macam ni tak boleh. Kan? Yang ni parent child kan. Parent di kiri, child belah kanan. Tapi kalau child di belah kiri, parent belah kanan, tak boleh. Dia akan error. Tak boleh. Child tak boleh casting macam ni untuk parent. Okay, let's say kita create objek child. Tetapi ada method di parent yang kita nak guna. Kita tak boleh buat macam ni. Okay, kita perlu menggunakan cara yang lain. Okay. Tetapi yang ni okay. Parent P equal to new child. Yang ni boleh. Okay. Okay, ni dia tunjuk yang boleh lah. Alright. So, sama macam tadi. Parent, okay, child, extend parent. Okay, let's say kita create parent P. P ni adalah parent. Tapi kita point ke new child. Ini adalah proses upcasting. Okay, upcasting. Tapi kalau kita buat terbalik, untuk downcast child C kepada new parent, tak boleh macam ni. Okay, compile time error. So, bila kita nak compile, dia akan error. So, yang ni tak boleh. So, macam mana nak cover yang ni adalah kita kena buat macam ni. Yang bawah ni. Yang bawah ni pun boleh, downcasting. Okay. So, apa kita buat? Pertama sekali kita upcasting, parent P equal to new child. Kemudian, bawah dia, kita buat child C, okay, equal to child, kurungan child P. So, P ni dah akan ambil daripada yang child C ni. Okay, P ni dah akan ambil dari ni. Cara macam ni saja baru kita boleh downcasting. Okay. Baru P ni boleh refer kepada child. Itu maksud dah. Okay. Ini downcasting. Okay. Child tak boleh downcast directly macam ni. Yang ni tak boleh. This one cannot. Kalau nak downcasting kena buat macam ni. Yang ni ya. So kita upcastingkan dulu. Kita create P, parent P continue child, and then bawah ni ambil child class, child, and then variable baru equal to child class,
and then variable yang kita create tadi, P tadi. Baru boleh menggunakan method di child. Okay, so kita tengok macam mana guna dia kan. Okay, so kita ada kelas animal dan juga kelas rabbit. Animal ni parent, rabbit ni child. Okay, di parent kita ada display info I am an animal. Okay, and then public class rabbit extend animal. And then kita nak gunakan method di parent ni. System.out.println parent I am an animal ni kan. So macam mana? So di main class, ni main class, perlu saya buat main RB equal to new rabbit. Okay. And then animal AL equal to RB. Okay. Dia buat dua line. Kalau ikutkan dia buat satu line pun boleh. Okay. So kalau ikutkan di sini samalah coding dia macam boleh text. Okay, so dia buat ni dalam bentuk dua line. Okay, sama juga kalau dia buat macam ni, animal A1 equal to new rabbit. Allah, ni rabbit lah. Jadi juga. Equal to new rabbit. Lagi teruk. Okay. So dua line ni, so dia ada dua line sama dengan macam ni lah. Animal AL equal to new rabbit. Kan? Kita create objek animal tapi kita point pada rabbit. So bila kita buat macam tu, kita bolehlah menggunakan, boleh kita panggil A1.displayInfo, dia akan panggil yang ni lah, display info yang ni. Okay. So output dia akan jadi I am an animal. Okay, sebabnya I am animal ni ada di method di parent. Okay. In Java, an object of subclass can be treated as an object of superclass. This is called upcasting. Okay. Jadi, sekali lagi saya ulang. Animal AL, new rabbit. Okay. Reference dia adalah parent, tapi objek dia adalah rabbit. AL, objek rabbit. Okay. So, apabila kita buat macam ni, proses dia adalah upcasting. So, kita boleh guna method di parent display info ni. Okay. Sebab animal ni parent, rabbit ni child. Okay. A1 ni adalah objek rabbit. So, bila kita buat upcasting ni, maksudnya kita boleh gunalah. In example, we have created an object RB of rabbit class. We use RB object to create an object A1 of the animal class. This is called upcasting. So, coding ni adalah upcasting. Coding ni upcasting. Next, downcasting. Macam mana pula nak buat downcasting? Okay. So, let's say kita ada yang ni apa ni? Animal sama macam tadi, and then dalam rabbit extend animal kita ada sama juga method display info, tapi kali ni di rabbit dia akan display I am a rabbit. Okay, so dalam main class apa kita buat adalah yang ni kita buat upcasting sama macam tadi. Okay, upcasting sama macam tadi kan. And then if AL instance of rabbit, okay, jika AL adalah instance rabbit, apa dia buat adalah kita downcast pula. Downcast
Ingat downcast guna child which is rabbit, variable baru, dalam kurungan child class, variable asal tadi A1 tadi. Next kita check rb2.displayInfo. Kita check dia akan display info yang I am an animal ke ataupun I am a rabbit. Okay, so the answer is I am a rabbit. Okay. Dia akan display I am a rabbit. Sebab apa? Sebab tadi kita dah buat downcast ni. Downcast di sini. Downcast di sini adalah di mana kita downcast, kita appoint kepada child class. Okay, rabbit ni. Rabbit ni child class. RB variable baru equal to new rabbit. Dalam kurungan ni ada rabbit ni kan. And then A1 ni dia ambil daripada sini. Sini. So kita dah downcastkan dia daripada animal terjadikan kepada rabbit balik. RB display. Okay. I am a rabbit. Okay, so dia pun display I am a rabbit.